Saya masih melihat bahawa mentransformasi keseluruhannya perundangan koperasi itu masih dilihat sebagai perkara yang penting. Kerana undang-undang yang digubal pada 1993 itu perlu pengisian baru. Oleh kerana dalam environment baru, keadaan baru, contohnya dulu kita tak pernah menggunakan e-commerce, tak guna jadi digitalization. Kita tak gunakan banyak sangat benda-benda yang apa yang kita laksana kepada masa sekarang. Dan masa COVID ini kita berpengalaman lebih luas lagi dalam soal digitalization, ekonomi, e-commerce dan sebagainya. Jadi pasaran atas talian dan sebagainya. Banyak lagi perkara-perkara sedemikian, maka saya telah meminta pihak SKM melihat semula Undang-Undang 2017 itu dan diserahkan kepada pihak konsultan. Kita bakal minta ke SKM kaji untuk melantikkan konsultan yang mempunyai expertise, boleh berbincang dengan semua pihak, bukan saja universiti tetapi juga pihak peniaga-peniaga yang besar, yang berjaya. What's next can we do to advance koperasi punya movement di Malaysia, daripada sudut commerce-nya, dari sudut bisnesnya, industrinya dan berbagai lagi. Jadi Datuk Yang Tua, itu strategi yang 3 saya sebut tadi, selaras dengan aspirasi dasar keusahawanan negara 2030, sasaran nasional yang ditetapkan bagi sektor koperasi yang telah meningkat perolehan koperasi daripada 40 bilion sebagaimana yang saya sebutkan tadi 2018 kepada 60 bilion pada tahun 2025, seterusnya 100 bilion pada 2030. Harapan kita 2030 itu bersama dengan Millennium Development Goal, iaitu harapan juga oleh pihak United Nations yang merancangkan Millennium Development Goal dulu, to eradicate poverty di seluruh dunia. Jadi kita bermain dengan peranan kita di negara ini untuk melaksanakan perancangan ataupun satu multilateral yang kita sendiri terlibat dengan perancangannya. Bagi membantu pencapaian sasaran yang ditetapkan tersebut, Kementerian telah memperkenalkan pelan transformasi koperasi ataupun Transcom yang saya sebutkan tadi 2021 hingga 2025 untuk melestarikan gerakan koperasi di negara ini. Transcom yang akan dilaksanakan dari tahun 2021 hingga 2025 telah dilulus oleh sebagaimana saya sebutkan tadi juga, dan the trust ataupun tujuan Transcom ini ada 5. Saya satu persatu Datuk Yang Tua. Transcom menggariskan langkah-langkah transformasi bagi memperkasakan gerakan koperasi. Perkataan memperkasa banyak yang berhormat sebut tadi. Dan di Malaysia sebagai pemangkin, katalis kepada pentubuhan sosioekonomi Malaysia yang seimbang, inklusif, progresif dan mampan. Bagi tujuan ini, Kementerian telah menggariskan sebanyak 5 anjakan transformasi seperti berikut. Berpaksikan pencapaian matlamat, berteraskan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Jangan koperasi itu kaya tetapi ahli tak kaya. Ini kita nak cuba cari cara mekanismenya. Tak semua dalam buku transformasi yang hormat. Yang kedua, memiliki sistem perundangan dan kawaslia yang membangun dan memudah cara. Ini sebahagian daripada apa yang kita buat pindaan ini. Tapi ada lagi pindaan, banyak lagi pindaan bakal kita bawa, dan mungkin juga perundangan baru dalam masa 5 tahun tu kita akan bawa kepada Dewan ini untuk dilaksanakan, di pohon kelulusannya. Ketiga, mempunyai modal insan yang produktif dan berilmu. Jadi biar saya perjelaskan sedikit yang hormat. Contohnya sistem perundangan. Pada masa sekarang ialah sistem perundangan koperasi itu sendiri, SKM, dia hampir blur dia punya level daripada lembaga, iaitu Suruhanjaya Koperasi itu sendiri, dengan pentadbiran Suruhanjaya itu sendiri. Dia blur dia punya level. Jadi dengan itu kita sudah, kementerian sudah bermohon kepada Duli Yang Pertuan Agong untuk mengubah
cara pentadbiran ini. Saya telah pergi menghadap tuanku dan tuanku telah memberi jawapan dan bersetuju bahawa apa yang kita cadang itu adalah yang terbaik, iaitu mengasingkan lembaga dengan pentadbiran koperasi supaya lebih apa dikatakan accountability, transparansi dan sebagainya. Selain daripada itu, mempunyai modal insan yang produktif dan berilmu. Datuk Yang Tua, saya biar panjang sikit soalan ini. Kita mempunyai IKM, Institut Koperasi Malaysia. Institut ini pada masa ini melaksanakan kursus-kursus yang mudah, ya, dan masih meminjam duit dengan pihak kerajaan tiap-tiap tahun. Jadi apabila saya masuk ke sini, kementerian ini dulu, saya bermohon kepada Perdana Menteri supaya diasingkan semula IKM dengan SKM ini yang telah disetujui untuk dicantumkan ataupun digabungkan pada tahun 2019. Saya minta dibukakan semula supaya saya asingkan dua-dua entiti ini. Tujuan saya ialah untuk IKM ini transformasi sendiri IKM ini untuk dijadikan menjadi universiti yang penuh supaya mempunyai disiplin latihan yang penuh. Jadi saya telah memberi arahan sekurang-kurangnya kalau dah ditubuh jadi universiti nanti kita ada timeline dan sebagainya. Sekarang kita dah laksanakan sebahagian daripadanya. Iaitu 30% daripada subjek matter yang diajar di situ adalah ilmu-ilmu koperasi. Ilmu mentadbir koperasi, mengurus koperasi, ilmu perniagaan, ilmu entrepreneurship dan sebagainya. Melatih ahli-ahli lembaga koperasi dan mereka-mereka yang terlibat dengan koperasi. Dan dalam keadaan sedemikian, kita akan perbesarkan pula untuk mengambil anak-anak, cucu-cucu ahli-ahli koperasi yang 6 million itu seluruh negara. Kita bawa mereka berlatih di situ dengan kalau ada mempunyai kelayakan, kerana kita juga mahu MQA dan kelulusan daripada Kementerian Pengajian Tinggi untuk memberi akreditasi kepada pelajar-pelajar daripada universiti ini nanti. Dan universiti ini kita rancang dengan begitu rupa, ada mempunyai keunikan sendiri, latihan-latihan yang bakal kita beri. Satu, untuk menguruskan koperasi. Yang kedua, untuk memberi ilmu keusahawanan. Yang ketiga, untuk memberi ilmu pengauditan dan perakaunan keuangan. Jadi dalam keadaan sebenarnya apa yang Yang Berhormat sebut tadi memang betul. Saya menerima hakikat bahawa ada kelemahan daripada sudut pengauditan, ada kelemahan daripada sudut keusahawanan. Itulah kenapanya kebanyakan koperasi kita hanya koperasi yang beri pinjaman keuangan. 80% dalam servis sektor. Dalam sektor lain, pertanian, pembinaan, perkelangan, pelombongan hanya kurang daripada 20%. Jadi dalam keadaan demikian, kalau latihan ini menerusi universiti, bukan saja kita boleh inject ada new pemikiran baru, tetapi kepakaran, profesionalisme boleh kita inject ke dalam koperasi seluruh negara menerusi transformasi yang kita bakal laksanakan. Dan modal insan yang lebih kehadapan pandangannya. Dan yang keempat, mempunyai modal perniagaan baru berteraskan teknologi dan pengetahuan. Ini juga satu perkara yang baru. Kerana kita tidak boleh lari. COVID ini mengajar kita bahawa menggunakan pasaran atas talian contohnya. Saya 2-3 bulan lepas banyak bercerita membuat pasaran kita sendiri. Online marketing, online market dan sebagainya. Saya sebut. Contohnya macam Lazada, macam Shopee, bahkan saya sebut macam Alibaba. Semua ini angan-angan yang besar lah. Tetapi bukan impossible untuk dilaksanakan di kalangan koperasi yang mempunyai ahli yang 6 juta ni. Jadi dalam keadaan demikian kita melihat model ini. Bahkan baru-baru ini apabila kita mengadakan APEC SME meeting yang dipengurusi oleh Malaysia, saya sendiri, meliputi negara-negara maju macam Jepun, Amerika, Korea,
Taiwan, Hong Kong, Peru, Mexico dan sebagainya baru pun habis pada 22 hingga 21 hingga 23 bulan atas talian. Semua negara dunia mengatakan kita tidak ada pilihan. Kita kena adapt, kita kena embrace the digital economy ini, kita kena terima e-commerce ini, kita kena terima e-marketing ini sebagai wadah baru di zaman ini. Jadi dalam keadaan demikian kita akan laksanakan juga menurut transformasi kita dalam koperasi kita.